Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada pagi ini setelah beberapa pagi kita tak dapat nak bersua dan atas program-program yang tak dapat nak dielakkan. Niat asalnya memang nak tadabbur surah Munafiqun, cuma kerana kita sudah hampir dengan Ramadan, saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan terhadap ayat berkaitan dengan Ramadan supaya kita beri tumpuan yang istimewa kepada Quran, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kepada kita memperkenalkan Ramadan dengan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Agama ini sudah sempurna, tidak seperti pada zaman sahabat dahulu. Mereka menanti-nanti apa lagi panduan-panduan yang bakal datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seperti Lailatul Qadar. Tuan-tuan, ada uncle dekat Kajang, dia mengingatkan saya tentang Lailatul Qadar ni. Dia kata, Ustaz, saya berdoa untuk jumpa Lailatul Qadar sejak masuk bulan Rajab. So, begitu bersungguh-sungguh dia mencari malam yang istimewa tu. Dan saya terbayang bagaimana para sahabat dahulu, mereka dapat surah Al-Qadar. 15 tahun. 10 ke 15 tahun sebelum Ramadan diperkenalkan. Mereka dapat surah Al-Qadar itu 12 tahun sebelum bulan Ramadan itu diperkenalkan. Maksudnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berusaha untuk mencari malam Al-Qadar pada setiap malam sepanjang 12 tahun itu. Waktu tu agama belum sempurna, kan? Waktu tu Allah belum lagi menitahkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah belum lagi menyempurnakan agama. Masih lagi dalam peringkat penurunan demi ayat demi ayat. Dan surah Al-Qadar turun pada tahun kedua kenabian. Dan ayat ini, ayat yang terpampang di skrin tuan-puan ini, turun pada tahun ke-2 Hijrah. So, jarak antara keduanya itu lebih kurang 12 tahun. 12 tahun jaraknya. So, dapat dekat kita, Nabi beritahu bahawa Lailatul Qadar itu ada dalam bulan Ramadan. Dan bukan keseluruhan bulan Ramadan. Itu pun 10 hari terakhir. Dan bukan keseluruhan 10 hari terakhir, kita pilih pula malam-malam ganjil. Dan bukan semua malam-malam ganjil, kita pilih malam 27. Kan? Kita punya narrowing down tu sangat terperinci, hanya pilih satu hari saja. Sedangkan para sahabat dahulu berusaha bertungkus lumus untuk dapatkan malam yang cukup luar biasa ini, dikejar sepanjang tahun, selama 12 tahun. Dan Allah memperkenalkan pula dalam ayat ini fungsi Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita boleh baca di sini, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Dia menjadi petunjuk kepada manusia, penerang kepada petunjuk itu, penjelas kepada petunjuk itu, dan memang menjadi pembahagi yang jelas. Tuan-tuan dan puan-puan, bila datang Ramadan, kita perlu melalui Quran ini seolah-olah kita ni macam baby yang baru lahir, kita tak tahu apa-apa dan kita datanginya sebab kita nak tahu. Begitulah lagaknya seorang hamba berhadapan dengan kalamullah, bukan dengan tanggapan bahawa dia tahu dan dia mahu dia tahu dan dia datang dengan kritikan, tetapi datanglah dengan kita tak tahu dan kita mahu tahu. Begitu. Dan hudal linnas juga merujuk kepada Quran ini jadi petunjuk kepada semua manusia. Sedangkan yang baca Quran, yang berpuasa nanti orang beriman. Tapi Allah kata Quran petunjuk kepada semua manusia. Dan ini juga memberi ingatan pada kita bahawa kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang baca Quran ini, ada tanggungjawab yang perlu digalas. Apa dia? Sampaikan Quran kepada seramai mungkin manusia. Itulah yang kena sampaikan. Kitalah yang kena sampaikan petunjuk Al-Quran itu. Terutamanya pada bulan Ramadan ketika syaitan diikat dan dipenjara. Maka kedua-dua belah pihak, pendakwah dan mad'u, orang yang didakwah, tidak lagi diprovokasi oleh syaitan. Kan? So, hudal linnas itu memberi panduan pada kita untuk kita sampaikan Quran kepada seramai mungkin manusia. Dan itu juga memberi indikator, panduan pada kita bahawa Ramadan bukannya tentang amalan peribadi. Ramadan bukan hanya tentang masing-masing buat. Patut tanya, kau berapa kali khatam? Aku 7 kali je. Kan? Bukan tentang mengejar amalan peribadi. Tapi bagaimana kita boleh menyampaikan, membawa kefahaman Al-Quran ini kepada manusia-manusia yang lain. Dan Al-Furqan diharap dengan kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kita benar-benar jelas. Yang baik itu dilihat sebagai baik, yang buruk itu dilihat sebagai buruk. Terutamanya di saat-saat akhir zaman semacam ini, yang kita lihat kebaikan itu kadang disaluti dengan keburukan, ataupun keburukan itu diletakkan krim kebaikan. Lalu kita nampak seolah-olah macam, sedapnya kan. Kek tu sedapnya, rupanya krimnya saja yang baik, tapi isinya penuh dengan kebejatan dan keburukan. Sebab tu kita perlu Al-Furqan yang hanya diperoleh melalui pembacaan, melalui pemahaman Al-Quran. Dan selain daripada suratul Baqarah, saya juga nak membawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan ke suratul Ahzab. Suratul Ahzab. Dan dalam surah ini Allah menjanjikan kepada kita suatu ganjaran yang istimewa ketika kita berusaha untuk membaca Al-Quran. Ketika kita berusaha untuk membaca Al-Quran, dan kali ini Allah kata, bacalah Quran itu banyak-banyak. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Ayat ni ayat 41. Sekejap dia tengah loading. Ni. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya. Dan zikir yang tertinggi ialah baca Quran. Lalu Allah sebenarnya mahu kita mengingati dia melalui pembacaan Al-Quran sebanyak-banyaknya.
Itu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah kata apa? Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Lepas baca Quran, tindak tanduk kita perlulah selari dengan apa yang Quran mahu. Itu wasabbihuhu bukratan wa asila. Kita menjadi duta kepada agama ini, maka akhlak kita, perilaku kita, tindakan kita, apa saja yang kita laksanakan dan kita buat, perlulah selari dengan apa yang Allah mahu. So, teruskan beraktiviti pagi dan petang. Dalam beraktiviti itu kekal meninggikan kehendak-kehendak agama. So, bila kita buat dua benda ni, kan? Bila kita buat membaca Quran sebanyak-banyaknya, dan kemudian tindakan-tindakan kita pagi dan petang selari dengan kehendak Quran, apa yang Allah beri pada kita, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Allah akan salawat ke atas kamu dan juga malaikat-malaikatnya. Tuan-puan, dalam surah yang sama, Allah nyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Level Nabi SAW, Nabi, lahirnya Nabi itu kan, dilantik jadi Nabi, itu sudah memadai untuk Allah dan malaikatnya sentiasa bersalawat atas nama baginda. Kita umat baginda ni, kita perlu buat sesuatu dulu. Kita perlu tunjuk yang kita ni ingat Tuhan. Kita perlu tunjuk yang kita ini rajin baca Quran. Kita perlu tunjuk yang kita ni ada akhlak-akhlak yang setara, setanding seperti yang dimahu oleh Quran. Lalu kalau kita buat itu semua, Allah akan bersalawat atas kita. Wow, ini anugerah besar tuan-puan. Dan salawatullah ini, salawat ni maksudnya apa? Memberi rahmat kepada kamu. Kenapa kita perlu rahmat ini? Liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur. Supaya Allah mengeluarkan kamu daripada lapisan-lapisan kegelapan kepada cahaya. Macam mana tu? Liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur. Allah keluarkan kita daripada lapisan kegelapan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ini sedar tak sedar, kita ada lapisan-lapisan kegelapan kita. Kadang ada rasa malas kita tu. Kadang ada rasa cemburu dan dengki kita. Kadang ada rasa tak puas hati kita. Kadang kita ni ada sangka buruk kita. Kadang ada kita buat tertipu-tertipu. Kadang kita kalau minum makan pun terlajak terbabas juga guna tangan kiri. Sama ada sedar tak sedar. Itu lapisan-lapisan kegelapan. Kadang ada kata-kata kita yang kerap mengguris hati manusia. Itulah bentuk lapisan-lapisan kegelapan. Kadang dah terbangun sepertiga malam, tak juga solat. Itulah lapisan-lapisan kegelapan. Sekarang tawaran yang Allah beri ialah baca Quran, berakhlak dengan baik, maka Allah akan salawat pada kita, dan kesan salawat itu akan mengeluarkan kita dari lapisan-lapisan kegelapan kepada cahaya. Kadang kita pelik dan pening, kenapa aku susah sangat baca Quran ni? Rupanya ada sikit-sikit malas tu. Itu lapisan kegelapan yang mahu dipadamkan, yang mahu dibelah, yang mahu dipecahkan. Supaya kita sentiasa dalam cahaya. Dan semua ini kurniaan daripada Allah. Allah kata apa? Wa kana bil mu'minina rahimah. Allah ni daripada dulu lagi begitu sayang dan kasih kepada orang-orang beriman. Kepada orang-orang beriman. Dan seruan kepada orang beriman ini kita jumpa dekat mana? Dalam surah Baqarah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. So Allah kata, Allah kasih, sayang, beri rahmat kepada orang-orang beriman daripada dulu lagi. Wakana ni. Wakana ni dan daripada dulu lagi. So begitulah manfaat yang kita boleh dapat. Kesan daripada kita rajin baca Quran, melazimi baca Quran, dan juga cuba berakhlak dengan akhlak yang baik. Itu 43. Dan adakah hanya itu ganjarannya? Itu ganjaran di dunia, tuan-puan. Ganjaran di dunia. Di akhirat nanti Allah janjikan yang semacam ini. Tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Tahiyyah. Tahiyyah ni apa? Kan kita selalu baca tahiyat awal, tahiyat akhir tu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tahiyat tu maksudnya apa? Tahiyat ni dia adalah panggilan penghormatan paling tinggi. Panggilan penghormatan paling tinggi. Macam kita sesama manusia ni, Sultan beri gelaran kepada orang-orang yang banyak berjasa kepada masyarakat. Kan diberi gelaran Datuk, Datuk Seri, Tan Sri, Tun. Itu kan panggilan penghormatan kerana jasa dia tu. Dan sekarang di sisi Allah, panggilan penghormatan paling tinggi ialah tahiyyah. Tahiyyah. So tahiyyah ni panggilan penghormatan ataupun bentuk penghormatan, sambutan penghormatan paling tinggi di sisi Allah. Tidak akan diberi kepada mana-mana makhluk kecuali makhluk yang disebut semacam ini. Tahiyyatuhu. Pernah para sahabat bertanya pada Nabi, adakah syurga tertinggi itu hanya milik para rasul? Nabi kata tidak. Bukan hanya pada para rasul, tetapi ada manusia-manusia yang layak mendudukinya kerana apa yang mereka telah buat dekat dunia. So mana tahu kalau kita rajin baca Quran, kita juga tergolong mendapat bentuk sambutan penghormatan paling tinggi ini. Nah itu baru tahiyyah. Bila kita dapat ini, yauma yalqaunahu salamun. Hari di mana kita bertemu dengan Allah dan Allah ucapkan salam. Selamat. Semasa kita bertemu dengan dia. Menariknya, perkataan bertemu dekat sini, Allah guna perkataan laqiya. Laqiya. Laqiya ni kalau kita cairkan perkataan ini, kita akan jumpa perkataan talaqi. Pernah dengar kan talaqi? Talaqi itu apa? Talaqi itu kita belajar dengan guru, berdepan, lutut bertemu lutut. Sekarang Allah gambarkan pertemuan itu adalah bentuk pertemuan kita dan dia. Bersua muka dengan Allah. Ya, mungkin dalam keadaan private. Kan, jumpa dengan Allah sorang-sorang. Dan Allah ucapkan ucapan penghargaan, penghormatan paling tinggi. Wow. Puan-puan. Ini bentuk anugerah yang luar biasa. Kan? So, bila bentuk penghargaan itu kenapa bentuk penghargaan itu begitu magnificent, kan? Pertama kerana Allah menyatakan bangganya dia terhadap kita yang sering mengulang-ulang perkataan dari Allah. Analoginya macam ni. Kalau kita selalu beri nasihat pada anak dan
si anak pula, bila dia buat sesuatu dengan adik-beradik dia, dia akan ulang. Mami kata tak boleh buat macam ni. Mami kata kena buat macam ni. Dia sering ulang nasihat-nasihat yang sama tu pada adik-beradik dia yang lain. Apa kita rasa? Kita rasa bangga, anak aku dengar cakap aku. Kan, alangkan sesama manusia pun kita rasa begitu istimewa bila anak mungkin orang lain mengikut dan mengulang cakap kita. Dan sekarang Allah Rabbul Jalil, Rabbul Alamin, yang memberikan kita kata-kata dia dan kita ulang-ulang baca dan berusaha untuk fulfill segala bentuk perkataan itu. Maka selayaknya mendapat sambutan penghormatan paling tinggi sewaktu kita bertemu dengannya. Itu juga boleh gambarkan kan analogi semacam ini, ya, walillahil masalul a'la. Tapi hubungan sesama manusia itu memberi gambaran bagaimana kita bila kita dapat bentuk penghargaan macam ni, kita rasa bahagia dan gembira. Contohnya bila seorang ayah mengucapkan syabas dan tahniah kepada anak atas pencapaiannya. Dan tahniah anakku, kami berbangga dengan kamu. Daddy berbangga dengan awak. Awak dapat pencapaian macam ni. Dan sambil ditepuk-tepuk bahu. Itu kalau ayah, kalau kita dapat penghargaan daripada majikan, atau kita dapat penghargaan daripada Tuanku Sultan, wah kan, masing-masing mempunyai perasaan dan martabat kegembiraan berbeza. Dan kali ini, apa yang Allah janjikan ialah kita dapat penghargaan, ucapan penghargaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, memikirkannya saja sudah menjadikan kita rasa sebab kan. Wa'adda lahum ajran karima. Dan kemudian Allah kata, dia telah menyediakan, wa'adda, telah tersedia buat mereka ajran karima, balasan kemuliaan. Balasan kemuliaan. Kita lazimnya mencari kemuliaan dekat dunia. Kita mahu orang pandang kita mulia. Kita mahu orang dengar cakap kita. Kan, apalah gunanya kita bapa berada di rumah, anak-anak tak nak dengar cakap. Kan, kita suruh, dia tak nak ikut. Dia rasa apa? Tercabar dan tercalar. Sebab seolah-olah kita tak wujud dekat rumah. Bukankah itu tandanya anak-anak sudah tidak menghormati, sudah tidak memuliakan ayahnya? Kan? Kalau kita mahu bentuk-bentuk kemuliaan macam tu. Dan sekarang, kalaupun dengan baca Quran, orang tak pandang pun kita, orang tak muliakan pun kita, itu bukan kemuliaan yang kita kejar di dunia, tetapi yang kita kejar ialah kemuliaan di syurga nanti. Bila Allah jamin memberi balasan kemuliaan. So, itu muqaddimah. Kita punya target apa? Surah Munafikun kan? Itu muqaddimah berkaitan dengan Ramadan dan juga Quran. So, sekurang-kurangnya kita ada sesuatu yang kita mahu belajar bersungguh-sungguh ataupun baca secara bersungguh-sungguh sewaktu masuk bulan Ramadan ni nanti. Okey. So, surah Munafikun. Surah Munafikun ni tuan-puan, dia ada 11 ayat. Dia ada 11 ayat dan dia berkembar dengan surah sebelum, surah Jumu'ah. Surah Jumu'ah juga mengandungi 11 ayat. So, 11 ayat ni terbahagi kepada dua bahagian besar.
Surah Jumaah terbahagi kepada dua bahagian besar. Begitu juga surah Munafiqun terbahagi kepada dua bahagian besar. Bahagian pertama surah Jumaah adalah tentang perangai manusia. Ada manusia yang baik dan ada manusia yang tak baik. Dan 3 ayat terakhir dalam surah Jumaah ialah pernyataan tentang rezeki. Pernyataan tentang rezeki. Sebab rezeki ni dia ada hak-hak dia. Rezeki ni dia ada hak-hak dia. Ada masa-masanya kita diharamkan untuk buat sebarang transaksi berkaitan dengan rezeki kerana patuh perintah Allah. Tapi ada masanya Allah kata silakan, carilah kan. Wa bataghu min fadlillah. Carilah apa yang Allah suruh. Itu pada surah Jumaah. Dalam surah Munafiqun, bahagian pertama, bahagian besar yang pertama, Allah sedang beritahu tentang perangai orang-orang munafik. Tentang perangai orang-orang munafik. Terutamanya tanggapan mereka berkaitan dengan rezeki. Berkaitan dengan harta dan rezeki. Dan 3 ayat terakhir ialah panduan daripada Allah bagaimana nak menguruskan rezeki itu. Kalau kita kalau rezeki ni bagi orang Melayu ni kan merujuk kepada harta. So bagaimana nak menguruskan harta tu? Panduan kepada orang-orang beriman bagaimana nak menguruskan harta. So begitulah kembarnya surah ini menjadi panduan kepada kita tentang bab pengurusan rezeki dan harta. Dan surah Munafiqun turunnya di mana? Turunnya di Madinah. Turunnya di Madinah dan dah tentu dia berkaitan dengan golongan munafik. Ialah nama surah pun Munafiqun, tentang orang munafik. Dan dalam surah ini ada banyak menceritakan tentang sifat-sifat munafik. Kenapa Allah memperincikan sifat-sifat orang munafik ni? Dan kenapa Allah memperincikan sifat-sifat orang munafik ni pada kita? Kalau dalam surah Baqarah tu tak kurang daripada 13 ayat sebut tentang orang munafik. Rupanya tuan-puan, setiap individu dia tak semestinya ada semua sifat. Sifat tu pada dia baru digelar munafik. Tak. Kadang kita ni ada bit and pieces daripada sifat tu. Ada sifat yang ni sikit, ada perangai kita macam ni sikit, ada perangai macam ni sikit. Kenapa begitu? Supaya kita sedar bila kita baca, aku adalah perangai macam ni, ada kesedaran untuk berubah. Tak, kalau kita terus menyuburkan sifat itu, lambat laun kita akan seperti ini juga akan berjangkit perangai-perangai yang lain tu. Begitu Allah mengingatkan kita bersedia kan menghitung apa yang kita lakukan dan laksanakan sebelum hari perhitungan sebenar. So antara waktu yang terbaik ialah bila? Waktu Ramadan ni lah. Waktu Ramadan ni waktu terbaik untuk kita nilai balik sikap dan perangai kita melalui pembacaan Quran. So sebelum ini Allah ada sebut tentang Bani Israel dalam surah Jumaah. Kan? Bagaimana hubungan mereka dengan agama mereka. Mengaku beriman tetapi sebenarnya tidak beriman. Kan? Mengaku beriman tapi tidak beriman itu kan perangai munafik. Walaupun disebut Bani Israel, luarannya nampak beriman tapi dalamnya menyembunyikan kekufuran. Tak nak beriman pun. Itu kan salah satu daripada sikap dan perangai orang munafik.
Begitulah senario di mana ada golongan-golongan agamawan yang juga ada sifat-sifat itu. Sebab munafik ni sifat. Dia bukannya agama. Agamanya apa? Islam, Yahudi, Nasrani. So Allah highlight begitu. So rupanya kalau ada dalam kalangan orang beragama itu sifat munafik, maka dalam masyarakat Islam pun ada bentuk-bentuk semacam itu. Okay. Kemudian kita nak lihat apa latar belakang surah ini. Ya, kita kena tahu juga sejarah surah ini supaya nanti kita dapat relate dengan setiap ayat yang bakal kita lalui, setiap ayat yang bakal kita baca. So, Nabi SAW dan para sahabat waktu tu sedang balik daripada satu peperangan. Nama peperangan tu Perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik. Dan perang itu berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Perang itu berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Dan perang tu pula bila selepas Perang Uhud. Kan Perang Uhud kan kita kalah, umat Islam kalah teruk. So bila kalah, orang-orang dekat sekitar Madinah ni ada yang rasa, oh inilah masa yang sesuai untuk kita mengalahkan Madinah dan rompak harta penduduk Madinah. Mereka bukan memusuhi agama, tapi mereka nak ambil kesempatan. Mereka nak harta je. Dia bukan memusuhi agama, tapi mereka nak harta. Itu je cara dia nak dapatkan harta kan. So, yang buat perancangan untuk serang Madinah tu namanya Bani Mustalik atau Bani Mustolak. So, bila Nabi dapat berita rancangan mereka tu, baginda kumpulkan pasukan tentera untuk serang Bani Mustolak sebelum mereka sempat menyerang dan pasukan Islam menang. So, Bani Mustolak kalah dan kaumnya dijadikan tawanan dan harta mereka dirampas. Kan anggaran sampai 200 orang dijadikan tawanan dan antara tawanan tu ialah Juwairiyah bin Al-Harith. Juwairiyah bin Al-Harith. Siapa dia ni? Anak pemimpin Bani Mustolak. Asalnya Juwairiyah ni jatuh ke tangan seorang sahabat namanya Thabit bin Qais. Thabit tak mahu Juwairiyah tu tak mahu jadi hamba dan telah tawarkan diri untuk bebaskan diri dari tebusan. Kan bila jadi tebusan jadi hamba. Itulah bentuk sistem perhambaan tu. Kalah perang, kita akan tertakluk kepada undang-undang orang tu. So kita akan jadi hamba dia. Sebab tu hukum tentang perhambaan dalam Quran tidak pernah dibatalkan. So, boleh jadi nanti akan berlaku peperangan dan Islam menang, orang-orang yang kalah akan jadi hamba. So kita sudah ada undang-undang tentang perhambaan. Undang-undang tentang perhambaan. So dalam kes ini Juwairiyah dia tawarkan untuk bebaskan diri. Lalu sahabat Thabit bin Qais jumpa dengan Rasulullah untuk uruskan benda tu. Rasulullah kemudian bersetuju untuk bayar tebusan dan tawarkan diri kahwini Juwairiyah. Ni isteri Nabi ni, Juwairiyah ni, ibu kita. Ibu kita. Kan. So selepas perkahwinan, para sahabat dia duk fikir, takkanlah bapa mertua Nabi jadi tawanan.
Lalu mereka buat keputusan untuk bebaskan tawanan mereka beramai-ramai. Sebab dah kahwin dengan Juwairiyah, takkanlah pakcik-pakcik dia tu orang tawanan. So, para sahabat automatik bebaskan tawanan tu. Inilah bentuk rahmat perkahwinan Nabi. Kan, Nabi kahwin dengan satu individu, seluruh ahli keluarga dia, Bani Mustalak tu yang ditawan tadi tu, para sahabat fikir sendiri, takkanlah Nabi dah kahwin dan dia punya sepupu sepapak semua jadi tawanan, tak patut. So, para sahabat willingly untuk bebaskan mereka. Dan bila mereka dibebaskan, seluruh kaum Bani Mustalak ramai-ramai masuk Islam kerana rasa terharu dengan akhlak umat Islam. Dan kerana puteri mereka telah berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. So, settle peperangan tu, diorang pun balik ke Madinah. Dan untuk berperang dengan Bani Mustalak ni, ketua munafik ikut sama. Siapa ketua munafik ni? Abdullah bin Ubay. Dia ikut sama. Sebab dia tahu perang ni mudah je. Kan, orang Islam confirm menang. Jadi mana-mana perang yang mudah bagi dia, dia ikut. Dia ikut. Sebab kalau perang susah, dia tak nak ikut. Macam perang Uhud, dia tahu nak berperang dengan 3,000 tentera. Oh, tak boleh. Sebab tu dia hasut 300 orang daripada 1,000 pasukan orang beriman, 300 orang patah balik ke Madinah. Ini dah on the way pergi. 300 orang. Sebab dia tahu perang Bani Mustalak ni mudah je, dia ikut. Kalau yang susah, dia tak mau ikut. So dalam perjalanan pulang, mereka berhenti di sebuah telaga. Kan, mereka berhenti di sebuah telaga. Ada ulama yang menyebut nama telaga tu Muraisik. So, bila dah berjalan, ialah berjalan dekat padang pasir. Kemudian jumpa pula telaga. Macam kita berjalan jauh, rombongan satu bas, kan 40 orang, rombongan Cik Kia, 40 orang, singgah masjid. Dekat masjid tu ada satu je paip air. Apa jadi? Berasak-asak, bersesak-sesak manusia nak pergi dapatkan air. Begitu. Satu je paip atau ada satu je toilet. Masing-masing kan beratur. Bersesak-sesak nak guna toilet. So, sedang berasak-asak, bersesak-sesak ni, adalah seorang lelaki muhajirun, orang Mekah, terlanggar seorang lelaki Hazraj, orang Madinah. Dan lelaki Hazraj ni siapa? Pembantu Umar. Orang muhajir tu pembantu Umar. Maka berlakulah tendang menendang. Yelah, difahami. Cuaca panas, jalan dah jauh, masing-masing penat. Tersenggol sikit boleh menaikkan darah. Maka terjadilah tendang menendang. Maka lelaki itu marah dan mula memanggil ahli kumpulannya dalam kalangan Ansar. Hai orang Ansar! Macam tu. Dan orang Muhajirun, dia panggil kaum dia. Hei Muhajirun! So, keadaan yang tadi, 2 orang saja yang bertelagah sudah menjadi tegang. Dan ada aktiviti ejek, mengejek, kata, mengata. Dan dah nampak perbezaan. Ada kelompok Muhajirun, kelompok Ansar. Dan waktu itu dah tak nampak penyatuan Muslim. Walhal mereka baru saja menang
lawan perang pihak musuh secara bersama-sama. Macam tu. Diorang baru je menang perang lawan musuh sama-sama. Tapi kerana hal yang kecil begitu, namun dia beri high impact, terus pecah dua kumpulan. Kan? Sebab benda ni mudah berlaku. Benda ni mudah berlaku. Kan tadi apa? Situasinya apa? Panas padang pasir, masing-masing penat. Salah faham tu mudah tercetus. Dan kemarahan tu menjadi tidak terkawal. Dia asalnya dua individu je. Tapi dia jadi teruk bila orang keliling pun masuk campur juga. Kan? Dan sebenarnya tak salah jika kita berbangga dengan keturunan, bangga dengan bangsa-bangsa Melayu ni, bangsa negara-negara Malaysia. Boleh je. Tapi kalau kita gunakan untuk pergaduhan, buat pecah belah, ini salah. Itu yang terjadi. Dan lebih memeritkan ialah nama Muhajirin dan Ansar ialah nama yang mulia, nama yang Allah kurniakan. Muhajirin ni orang yang sanggup korban untuk agama, tinggalkan tempat asal. Ansar pula golongan yang sanggup bantu Muhajirin walaupun mereka terpaksa berlapar. Kedua-duanya dipuji dalam Quran. Pengorbanan dua-dua kumpulan ni sangat besar hingga Allah sendiri gelar mereka Muhajirin dan Ansar. Tapi kalau dia digunakan sebagai alat pecah belah, hai orang Ansar, siapa nak sokong aku? Engkau Muhajirin, aku Ansar. Untuk membezakan satu golongan dengan golongan lain, itu jadi teruk. Maka latar belakang daripada kisah ini kita perlu belajar supaya kita jangan layan perasaan begini. Bangga dengan keturunan boleh, tapi bukan untuk buat pembeza. Aku Melayu, kau bukan Melayu. Tak, tak. Kan sengaja saya tak nak sebut nama-nama parti politik. Nama partinya itu cantik, bagus, indah. Tapi bila digunakan sebagai tiket untuk pecah belah, itu is not acceptable. Kau sokong yang tu, aku sokong yang ni. Ni. Apa nama? Surah Munafikun. Dia bukan sekadar sifat munafik tu, tapi bagaimana dia boleh tercetus. Tercetus. So, bila benda tu berlaku, berita tu sampai pada Nabi SAW. Sampai pada Nabi SAW. Perlu juga diberi bayangan macam mana sebenarnya kedudukan kemah-kemah mereka pada waktu itu. Bukan diorang berkemah satu tempat, so berlaku kekecohan dekat luar kemah, Nabi terus tahu ke? Bukan. Orang musafir dekat padang pasir ni tuan-puan, mereka akan buat satu barisan panjang. Dia bukan lenggang kak leha, berjalan pimpin tangan sebelah menyebelah macam tu, tak. Dia kena satu garisan lurus panjang. Itu bentuk cara musafir. Supaya boleh potong angin. Kan tak sukar sangat nak berjalan. Jadi kalau unta Nabi pada barisan paling depan, unta Nabi dalam barisan tu dia paling depan, unta Abdullah bin Ubay ni paling belakang. Lalu kekecohan ni berlaku di sebelah belakang. Di sebelah belakang. So bila turun buat kemah, okey, masing-masing buat kemah, so kemah tu lurus macam tu. So kemah Nabi dekat ujung sana, kemah Abdullah bin Ubay hujung sebelah sini. So
Apa yang berlaku itu Nabi tahu, disampaikan pada Nabi, dan Nabi menjadi sangat marah. Ada sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, satu hari dalam satu peperangan, sekali waktu Sufyan mengatakan, dalam satu perkumpulan pasukan, tiba-tiba ada seorang lelaki dalam kalangan muhajirin kan menolak seseorang daripada Ansar. Maka orang Ansar pun menyeru, hai orang Ansar. Dan orang muhajirin pun berkata, wahai orang muhajirin. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar hal itu, maka baginda bersabda, kenapa panggilan-panggilan jahiliyah itu masih kalian kekalkan, lestarikan? Kenapa panggilan-panggilan jahiliyah itu korang guna? Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, seorang lelaki dalam kalangan muhajirin menolak seorang Ansar. Akhirnya baginda bersabda, tinggalkanlah, kerana hal itu adalah suatu yang busuk. So, panduan dan pedoman buat kita semua tuan-puan, bahawa ya, kita ada kumpulan kita kan, kumpulan SPA Q. Saya juga ada kumpulan lain juga, saya mengajar, ada JAA, ada kumpulan GNI, Gema Nur Iman. So, kumpulan-kumpulan ini sama-sama belajar tentang Quran. Kita boleh berbangga dengan kumpulan kita, kumpulan aku bagus, sama-sama belajar Quran. Tapi jangan sekali dijadikan kumpulan-kumpulan ini, kumpulan aku lebih bagus dari kumpulan kau. Engkau kumpulan lain, aku kumpulan lain. No. Itu Nabi gelar sebagai jahiliyah. Dan Nabi suruh tinggalkan sikap berpuak-puak tu. Panggilan tu boleh jadi datang dari Tuhan, tapi kerana sikap kita itulah yang mendatangkan kejian. Dan arahan daripada Rasulullah itu telah menghentikan pergaduhan mereka. Ini level sahabat, tuan-puan. Kita, kalau kita tengah gaduh, katalah gaduh dengan jiran sebelah. Gaduhnya pasal apa? Pasal kau tak bagi tahu langsir rumah kau tahun ni nak warna merun, aku pun warna merun, takkan sama. Dan kau carilah langsir lain. Macam tu kan, gaduh warna langsir. Sama-sama merun. Lepas tu dia kata, nanti kalau jiran-jiran lain tengok, kan sama. Macam berpakat pula. Tak nak. So, bila dapat arahan dari Nabi suruh tinggalkan, para sahabat tinggalkan. Beza dengan kita, waktu kita gaduh, didatangkan hadis Nabi, kita suruh orang datangkan tu, kau diam dulu. Aku nak settle dulu problem aku dengan dia. Gitu. Kita dahulukan pergaduhan kita berbanding kita dengar nasihat dan panduan daripada hadis dan Quran. Itu beza kita dengan sahabat. Sahabat gaduh, tapi bila datang arahan Nabi, mereka terus berhenti kerana Nabi. Bayangkan kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak campur tangan waktu itu, benda itu akan melarat dan perpecahan akan menjadi semakin teruk. Sebab tu kita perlu berhati-hati dengan perasaan ini. Dan kita sangat mudah untuk jadi macam tu. Contohnya, kita ada ustaz yang kita suka. Lepas tu ada kumpulan lain yang ada ustaz yang mereka dapat pendapat tu berlainan dengan pendapat ustaz kita. Apa berlaku? Ustaz aku lagi betul lah. Ustaz kau belajar mana? So, orang-orang yang tak tahu, dia akan membesar-besarkan perbezaan pendapat tu. Kan? Katalah ustaz ni kata ini A. Ustaz ni kata tak, ini B. Orang-orang yang tak tahu, dia akan lihat perbezaan tu. A dan B. Ni beza ni, mesti tak sama.
Tapi kalau tanya ustaz tu, kalau dua orang ustaz tu berjumpa, tak ada masalah pun sebab perbezaan adalah perkara biasa dalam dunia keilmuan. Perbezaan pendapat tu biasa. Itulah rahmatnya Islam ini, rahmatnya Allah beri kepada umat ini, supaya bila ada perbezaan pendapat, di situ ada option. Kita boleh pilih yang ini atau kita boleh pilih yang ini. Bukan untuk digaduhkan, tapi itulah bentuk harmoni. Namun orang yang tak tahu, ialah otak tak lengkap. Kan dia belum tahu, belum lengkap pengetahuan dia, dia hanya nampak benda yang kecil itu dan dilihat sebagai besar. Sebab tu orang yang jiwanya lemah, kan, belum banyak pengetahuannya, dia akan hanya lihat perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat. Sedangkan rahmat di sebalik perbezaan pendapat tu sangat besar dan sangat luas. So tuan-puan, insya-Allah nanti kita akan sambung lagi berkaitan dengan latar belakang surah Munafiqun ini. Dia ada satu bentuk sejarah yang luar biasa, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana ianya itu nanti akan ada seorang kanak-kanak, ada seorang budak yang terlibat dalam ini peristiwa, dan apa yang berlaku itu nanti kita akan sambung. So barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Bagusnya, tapi dah terpaksa berakhir di sini. InsyaAllah kita bagi pihak SPAQ kita berhasratlah untuk menyambungnya dengan segera jika ada kelapangan daripada pihak Ustaz. InsyaAllah Ania akan PM belakang. Baik Ustaz, baik. Terima kasih atas kesudian pada pagi ini. Telah memberikan penjelasan yang sangat baik. Dan terima kasih kepada para sahabat yang stay tune, yang sanggup bersama-sama hingga ke akhir sesi. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan Allah bagi kita ruang dan peluang untuk menyambung lagi ceramah ini. Baik Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua. Mohon Ustaz tangguhkan dulu majlis kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wal asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus solihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ampun dan maaf. Setakat ini dulu yang apa boleh bersama dengan perempuan sebab ada hal yang keluarga. Terima kasih. Baik ya. Ampun dan maaf. Jumpa lagi. Sama-sama Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.